Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif yang kini menanggung tugas Ketua Pegawai Eksekutif Mawib, yang berbahagia Tuan Haji Anfuddin bin Ruslan, Timbalan Pengarah Operasi Jambi, yang berbahagia Dr. Muhammad Zakwa bin Muhammad Ghazali, KPK Bahagian Pengurusan Masjid Jambi, yang berbahagia Ustaz Cik Khalid bin Abdullah, KPP Bahagian Pengurusan Masjid Jambi, yang berbahagia Ustaz Muhammad Faizul bin Muhammad Ghazali, Pegawai Takbir Agama Pusat Dunia, yang berusaha Tuan Haji Abbas bin Muhammad Akib, Pengerusi Masjid Al-Ikhlasiyah Pantai Dalam, Barisan IJT Masjid Al-Ikhlasiyah, pegawai-pegawai Mawib dan Jambi, muslimin dan hadirin pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merapatkan kesyukuran kehadrat Ilahi pada hari yang penuh barakah Sayyidul Ayyam ini. Kita dapat mempersiapkan diri datang awal ke masjid seperti mana yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang bertuah ini, kita mendapat kunjungan yang berbahagia dari Muhammad Abu Bakar, pengurusi Mawib, beserta pegawai-pegawai Jambi dan Mawib. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kerana sudi berkunjung ke Masjid Al-Ikhlasiyah, Kampung Kerinci, Pantai Dalam, Kuala Lumpur, dalam rangka beramah mesra dan bersuara dengan warga wilayah persekutuan. Saya dimaklumkan bahawa ini adalah masjid pertama yang dipilih untuk dikunjungi di dalam Zunam secara rasmi sejak yang berbahagia Datuk dilantik sebagai pengerusi Mawib pada 10 Februari 2021 yang lalu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Kita dimaklumkan bahawa yang berbahagia Datuk sebelum ini adalah Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang berbahagia Datuk juga merupakan pengerusi Majlis Penasihat Syariah dan Negara Malaysia, adalah seorang tokoh dan pakar keuangan Islam. Selain aktif menjadi penasihat syariah institusi keuangan pemerintah antarabangsa seperti di Oman, Dubai, UAE, Perancis, London dan dengan tidak membuang masa, dijemput dengan segala hormatnya yang berbahagia Datuk untuk menyampaikan tazkirah, amanat serta nasihat khususnya kepada anak-anak Qaryah Masjid Al-Ikhlasiyah Kampung Kerinci, Pantai Dalam. Falyatafaddal ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina an-nabiyil amin al-mustafa, salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan saudara pengacara majlis yang berbahagia, Datuk Ajib, Ketua Pengarah Jambi merangkap ketua majlis, yang berbahagia Tuan Ustaz Nizam, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Mawib, dan juga Umiko tanggungjawab sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Mawib, pimpinan-pimpinan Mawib dan Jambi, pengurusi Masjid Al-Ikhlasiyah, Datuk Kuasa, barisan pimpinan, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ayanda, tuan-tuan dan tuan-tuan, anak-anak putra dan putra yang saya kasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tengah hari yang berbahagia ini, di hari yang penuh dengan keberkatan ini, saya mengambil kesempatan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan, anak-anak putra dan putri sekalian dalam masjid ini untuk memberikan sedikit peringatan kepada diri saya sendiri dan kepada sekalian sidang jemaah. Sebenarnya saya telah menyediakan satu topik untuk dikupas, iaitu tentang beberapa ayat Al-Quranul Karim, kenapa dan hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan hidup kita ini seperti air hujan yang diturunkan daripada langit. Tetapi bila mana saya sampai di kawasan pekarangan
masjid ini dan melihat keadaan masjid dan juga demografi ramai ada pada hari ini di kalangan ayahanda, warga emas, ada anak-anak muda kita dan sebagainya. Saya tukar topik, saya ambil topik yang lain supaya mungkin lebih sesuai pada target saya dengan sidang jamaah pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilham, semangat dan motivasi menjadikan hidup kita ini hidup yang penuh bermakna. Saya teringat kepada ungkapan Nabi Yaqub alaihissalam dalam surah Yusuf, surah yang hebat, surah yang satu-satu surah yang ceritanya daripada awal sampai akhir adalah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada surah yang lain cerita tentang Nabi melainkan Nabi surah Yusuf alaihissalam. Surah Al-Qasas, Al-Anbiya, macam-macam cerita Nabi dimuatkan dalam surah tersebut. Tapi tidak surah Yusuf, kerana keistimewaan surah ini yang merupakan satu hiburan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah semestinya menjadi hiburan kepada kita juga. Kita membaca, kita geram, kita marah, kita menangis, kita berdoa, banyak emosi dalam surah Yusuf ini. Di antara detik-detik yang menarik dalam kisah Nabi Yusuf ini, bila mana dikhabarkan kepada ayahandanya iaitu Nabi Yaqub alaihissalam bahawa Nabi Yusuf ini waktu kanak-kanak telah dipaham, dilarikan oleh seekor serigala. Satu cerita penipuan yang dibawa oleh saudara-saudara tiri, sebab saudara kandung Nabi Yusuf adalah baginda alaihissalam, juga adik kandungnya Bunyamin. Yang lain itu adalah seibu, sebapa Nabi bukan seibu. Maka Nabi Yaqub dikhabarkan berita yang cukup sedih. Anak yang masih kecil dilarikan oleh serigala, di mana abang-abang mereka gagal menjalankan tugas memerhatikan adik mereka yang masih kecil. Dan Nabi Yaqub ada lintasan pemikiran, ada benda yang tak kena, ada benda yang tak betul. Tetapi ayahanda ini, Nabi Yaqub tidak boleh menuduh sebarang rupa, mesti ada bukti dan dalil. Dan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim surah Yusuf, dia mengatakan fasabrun jamilun wallahu musta'anu ala ma tasifun. Aku tidak ada jalan lain melainkan aku kena bersabar dengan kesabaran yang indah, yang cantik. Kita sabar tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan juga anak-anak sekalian. Tapi Allah sebutkan kesabaran yang indah, bukan kesabaran yang kita marah, kesabaran yang muncul mulut kita, yang kita rasa geram. Itu bukan sifat Nabi, itu juga sifat kita. Disebutkan aku kena bersabar, fasabrun jamilun, sabar yang indah, yang halus muka kita. Ramai kita bersabar tapi geram hati kita. Itu bolehlah separuh markah, bukan 100% markah lulus. Tapi kalau sabar yang sepatutnya, sabar itu yang lunak, yang halus, yang manis muka kita, bukan mudah. Ini sifat para Nabi dan Al-Anbiya dan Rasul. Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Satu lagi, aku kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang dikhabarkan berita kematian anakku Yusuf waktu anak dia masih kecil lagi. Ini tuan-tuan, anak-anak, putra dan putera saya, kita melihat bahawa hidup ini tidak lain tidak bukan perlu kepada kesabaran yang tinggi, perlu kesabaran yang bukan tinggi, yang halus, yang manis, yang lunak, yang cantik, yang indah. Kita ingin mengubah kita kena bersabar menyantuni ibu mereka. Kita kena rapat diri dengan ayah dan ibu yang mungkin memerlukan bantuan kita, yang mungkin memiliki sikit masa kita nak bermain, nak berhibur, nak ada free time sebagai remaja. Kena ada kesabaran, bukan kesabaran yang sabar tapi hati geram. Jangan. Kesabaran yang nampak di air muka kita, kita memang sayang ibu dan ayah kita. Betul juga kita ibu bapa dengan anak kita yang sedang remaja, yang berbagai-bagai masalah, tekanan pendidikan, tak pergi sekolah, tak pergi universiti, mungkin yang dah belajar tak dapat pekerjaan lagi, ekonomi yang menekan kita jadikan sabrun jamil, kesabaran yang cukup lunak,
dan itu mungkin ada penyelesaiannya di akhir nanti. Allah sebutkan wallahu musta'an. Tak cukup sabar tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, kena gabungkan dengan semangat pergantungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi pun kena gantung diri kepada Allah, kita ni lebih banyak bergantungan, diminta daripada kita berdoa pagi, malam, siang supaya kita selamat, anak kita selamat, anak kita berjaya, anak kita sejahtera, dan kita juga berdoa kepada ibu dan ayah kita supaya mereka sihat, sentiasa sejahtera dan seumpama. Cerita tak habis lagi. Cerita ni baru permulaan. Nabi Yusuf ni bukan Nabi lagi. Dia kanak-kanak telah dibuat satu komplot untuk dibuang dalam telaga berperigi dan dibuat cerita, ditangkap oleh seekor serigala, dibawa balik baju yang ada darah yang bukan darah yang betul, darah ibu, dan situlah disebutkan dalam kisah Nabi Yaqub, ini semua ada satu pembohongan yang ada lintasan hati, ini tak betul. Kemudian panjang cerita Nabi Yusuf. Saya nak tahu pada ayat yang di hujung surah Yusuf, iaitu bila mana Bunyamin, adik Nabi Yusuf, ditahan oleh pihak pemerintah tentera atau polis lah zaman kita sekarang ni, sebab dalam bekas beliau ada piala diraja daripada emas hilang. Nabi Yusuf letak dalam dia punya poket dia ataupun tempat dia bag tu. Maka undang-undang pada masa itu, barang siapa yang didapati mencuri dan barang itu ada dalam simpanannya, maka orang itu akan ditahan, dia jadikan hamba pada orang yang dicuri barang. Jadi bila barang itu dijumpai, Bunyamin diambil oleh pihak pemerintah Mesir dan mereka kena balik semula ke arah Palestin. Beritahu kepada Nabi Yaqub kali yang kedua. Dulu Nabi Yusuf hilang, ditelan, dipaham oleh serigala. Hari ini Nabi Bunyamin pula ditahan oleh pihak pemerintah ataupun penguasa di Mesir. Kita melihat ni Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat yang menarik, ayat yang menyudahkan cerita yang pertama. Cerita yang pertama tadi bersabar dengan sabar yang lunak, yang manis, dan bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai cerita kali ini Bunyamin pun hilang, sebab Nabi Yaqub sayang sangat dengan Nabi Yusuf, sayang dengan Bunyamin. Akhlak mereka lebih baik, lebih cantik berbanding dengan saudara-saudara mereka yang lain tu nampak ganas sikit, kasar sikit. Sayang tu seorang ayah kepada dua orang anak tu tinggi sangat. Bila diceritakan Bunyamin ditahan oleh pihak penguasa, kata Nabi Yaqub seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah ini, fasabrun jamil, aku kena bersabar lagi dengan sabar yang indah kali yang kedua. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a, dan aku berdoa pada masa itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan aku kesempatan untuk berjumpa dengan mereka, Yusuf dan Bunyamin, di masa hadapan. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a, moga-moga Allah membawa kedua mereka kepada aku di masa hadapan. Itu doa kita, pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, tuan-tuan, saudara-saudara, anak-anak, putera dan putera sekalian, kita melihat bagaimana gabungan kesabaran yang indah dengan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah formula kejayaan. Tidak ada orang berjaya tidak ada kesabaran. Mesti sabar. Malah kita baca kitab-kitab hadis, kita baca kitab Nabi-Nabi, dipanggil 5 orang Nabi yang namanya Ulul Azmi, Nabi yang kuat semangat mereka sebab mereka kuat kesabaran. Mereka kuat kesabaran dan cekal minda mereka. Dalam konteks cerita Nabi Yaqub, Nabi Yusuf alaihi wassalam, kita melihat Allah Subhanahu wa taala melukis kepada kita, meletakkan peta minda, iaitu mind mapping untuk kita mengukir kejayaan dengan 2 rukun kejayaan. Yang pertamanya kesabaran, bukan tinggi, kesabaran yang lebih tinggi daripada tinggi, kesabaran yang lunak, yang indah, yang cantik. Yang kedua adalah rasa pergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala
gabungan antara kesabaran dan bergantungan diri, harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah formula kejayaan sepanjang masa. Jangan kita mengambil sikap keras dalam hidup kita ini, banyak bersabar, banyak senyum, walaupun banyak kesusahan. Bersabarlah dengan sabar Nabi Yaqub yang kehilangan anaknya Yusuf dan juga Bunyamin, dan juga pergantungan yang tidak pernah luput daripada lidahnya. Ya Allah, ya Allah, kembalikan balik anak aku, walaupun tak tahu dah mati ke entah hidup entah mati. Itulah satu sifat yang kita kena bawa semula dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kami di Peringkat Mawib dapat sentiasa mendekati ahli qaryah, dan kalau tuan-tuan ada masalah, ada cadangan, ada pandangan, kami sedia mendengar. Tanggungjawab kami besar untuk memastikan syiar Islam itu dapat ditegakkan dengan sebaik mungkin, dan juga satu lagi menyantuni kesusahan dan juga masalah umat Islam di kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kami kesabaran dan berikan juga tuan-tuan kesabaran yang tinggi dan juga pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat tengok isu-isu masyarakat Islam, peringkat warga emas, peringkat warga kerja, peringkat yang masih lagi remaja, asnaf dan seumpamanya. Harapan kita tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harap dengan kesabaran kita semua kita dapat mencungkil rahsia kejayaan umat Islam berdasarkan Al-Quranul Karim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.